Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Afiq Haziq Zikri bin Hairulizan sebagai moderator pada hari ini bersama 4 panel kita yang akan membincangkan satu tajuk yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan iddah. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, saya akan memperkenalkan keempat-empat panel kita yang hadir pada hari ini. Panel kita yang pertama iaitu Muhammad Arif bin Sataruddin. Panel kita yang kedua, Sharifah Aina binti Syed Azizi. Panel kita yang ketiga, Siti Fatihah Zahira binti Abdullah. Tetapi beliau tidak dapat hadir kerana ada sedikit masalah teknikal. Tapi tak apa, kita akan saksikan video yang beliau sediakan. Dan panel kita yang terakhir, Nurul Fatihah binti Adam Malik. Sebelum kita mendengar huraian daripada setiap panel, saya sendiri akan menguraikan sedikit berkenaan dengan iddah. Jadi, sudah tentu bila kita dengar sahaja perkataan iddah, terlintas dalam fikiran kita tentang penceraian, pergaduhan suami isteri dan sebagainya. Tetapi apa yang saya akan terangkan adalah dari segi pengertian iddah, hukum iddah dan juga tujuan iddah. Yang pertamanya, pengertian iddah. Dari segi bahasa, iddah bermaksud bilangan ataupun kiraan, dan juga dari segi syarat pula adalah satu tempoh masa tertentu yang ditentukan oleh syarak setelah berlaku perceraian kerana berlaku persetubuhan antara suami isteri pada perkahwinan yang sah atau pada persetubuhan yang syubhah atau kematian suami, dan iddah ini juga tidak wajib bagi penceraian sebelum berlaku persetubuhan. Yang keduanya, hukum iddah. Hukum iddah ini adalah wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri menunggu 3 kali suci. Surah Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiganya adalah tujuan iddah. Ada beberapa tujuan iddah yang saya akan terangkan, iaitu yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui bersih rahim perempuan sehingga tidak bercampur keturunan seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Jadi, iddah ini penting bagi kelahiran anak dan keturunan yang bersih daripada unsur yang syubhah antara dua keturunan. Yang keduanya, untuk memberi kesempatan kepada suami isteri yang terlibat supaya melakukan muhasabah diri dan mungkin boleh kembali hidup bersama. Itu yang kedua. Yang ketiganya, untuk memberi tempoh kepada suami mendapatkan ketenangan, meleraikan perkara yang kusut, memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah serta mengharapkan kurniaannya. Seterusnya, merancang kehidupan baru dengan lebih baik bersama isteri atau sebaliknya dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan yang terakhir, iaitu yang keempat, untuk memberi pengajaran kepada suami isteri dalam tempoh iddah bahawa penceraian yang disebabkan oleh angkara sendiri akan menyusahkan diri sendiri. Jadi, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan iddah daripada saya. Tanpa membuang masa, saya akan serahkan kepada panel kita yang pertama, iaitu Muhammad Arif, untuk berkongsi berkenaan dengan jenis-jenis iddah. Silakan, Arif. Baiklah, terima kasih Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menerangkan jenis-jenis iddah. Iddah terbagi kepada dua, iaitu iddah wafat dan iddah firaq. Iddah wafat bermaksud kematian suami dan iddah firaq bermaksud perpisahan semasa hidup. Terdapat 6 jenis iddah, seperti antaranya ialah yang pertama, iddah isteri yang haid. Iddah isteri yang haid ini juga disebut sebagai iddah kuruk, iaitu suci daripada 3 kuruk.
Ini berdasarkan ayat Quran yang bermaksud dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ini memberi maksud jika perempuan diceraikan pada masa suci, maka idahnya selesai dengan haid yang ketiga. Jika ia diceraikan pada masa haid, maka idahnya selesai dengan haid yang keempat. Quru adalah jamak dari Qur'un dengan mematahkan qaf. Mengenai perkara ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ianya suci dan ada pula yang mengatakannya ia haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Namun begitu, dalam keadaan lain pula, idah mereka akan tamat dengan kedatangan haid yang keempat, sekiranya mereka ditalak atau difasak dengan keadaan berhaid. Okey, yang kedua, idah isteri yang tiada haid. Perempuan yang tiada haid ini sama ada setelah putus haid atau anak-anak yang belum balik, idahnya selama 3 bulan. Sebab itu, idah mereka disebut juga idah bulan. Daripada surah At-Talaq ayat keempat yang bermaksud dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang berputus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh idah kamu, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan demikian juga idah perempuan-perempuan yang tidak berhaid dan perempuan-perempuan yang mengandung tempoh idahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan memudahkan segala urusannya. Di dalam ayat ini bermaksud wanita yang tidak mempunyai harapan untuk haid lagi. Jika ada wanita yang diceraikan tetapi dia tidak ada haid lagi ataupun menopause, haidnya tidak teratur, maka agak sukar untuk mengira keadaan haidnya yang biasa, iaitu 3 kali suci. Maka Allah memberikan jalan keluar untuk mengira masa idah mereka. Sebuah hadis ada menceritakan yang diriwayatkan bahawa Ubay bin Ibn Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa macam wanita yang tidak disebabkan idahnya di dalam kitabullah, iaitu perempuan yang belum balik, perempuan yang telah lanjut usia dan perempuan yang sedang hamil." Amir Ibn Salim menyatakan firman Allah dalam surah At-Talaq seperti ayat di atas tadi. Jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Pengiraan idah untuk mereka adalah selama 3 bulan iaitu 90 hari. Maka tidak dikira dari kitaran haid lagi, tetapi terus dikira mengikut hari. Ini lebih mudah untuk mereka yang haid yang tidak teratur. Sebagai contoh, 2 bulan pertama dia datang haid, tetapi selepas itu haidnya tidak datang pula. Maka ijtihad Saidina Umar, wanita tersebut perlu menunggu selama 9 bulan untuk memastikan yang dia hamil ataupun tidak. Selepas 9 bulan itu, dia perlu menunggu lagi 3 bulan dan selepas itu barulah dia boleh menikah dengan lelaki lain. Kita pergi pula yang ketiga iaitu idah kematian suami. Idah bagi perempuan yang kematian suami ini adalah 4 bulan 10 hari. Jika ada perempuan yang ditalak, raj'i, lalu suaminya meninggal dunia, maka idahnya bertukar menjadi idah kematian suami, yang dikira dari hari suami yang meninggal dunia, sebab waktu suaminya meninggal, ia masih dalam hukum isteri. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri itu menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang sepatutnya. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Orang-orang yang wafat atau meninggal dunia
di antara kamu yang meninggalkan isteri, maka kamu menangguhkan. Yang bermaksud, dalam ayat ini yang bermaksud, hendaklah para isteri itu menahan diri mereka daripada berkahwin setelah suami mereka meninggal dunia selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma', ketituan itu berlaku bagi isteri yang sudah dicampuri maupun belum dicampuri. Yang keempat, iaitu iddah isteri yang hamil. Untuk wanita seperti ini, secara ringkasnya iddahnya tamat sebaik saja melahirkan anak dan bukan 4 bulan 10 hari. Malah, jika selang masa antara kematian suami dan juga kelahiran anak itu sangat pendek, iddahnya tetap berakhir. Contoh, katakanlah, jika berlaku kematian ketika si isteri mengandung 2 bulan. Selepas 7 bulan barulah dia bersalin, maka itulah tempoh iddah yang perlu dilaluinya. Contoh lain, katakanlah pasangan suami isteri menaiki kenderaan dan berlaku kemalangan. Akibat hentaman yang kuat, si suami pun meninggal di tempat kejadian. Maka si isteri bersalin tidak sampai beberapa saat selepas itu. Maka dengan serta-merta juga iddahnya berakhir. Dalil ataupun hujah bagi hukum ini adalah setiap ayat Quran yang menyebut bahawa perempuan yang mengandung tempoh iddahnya ialah sehingga melahirkan anak. Surah At-Talaq ayat keempat sebentar tadi. Jadi kita pergi kepada dalil yang tidak disepakati. Ada sahabat berselisih pendapat tentang tempoh iddah bagi perempuan yang diceraikan oleh suami kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama, 3 kali suci daripada haid, manakala pendapat yang kedua 3 kali haid. Terdapat dua makna yang hakiki bagi sesuatu perkataan seperti perkataan Al-Quru' dalam firman Allah yang bermaksud wanita yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali quru'. Surah Al-Baqarah ayat 228. Perkataan quru' mempunyai dua pengertian yang sama kuat dan digunakan dalam situasi yang hampir sama. Kedua-dua pengertian tersebut ialah haid dan suci. Pada pendapat Sayyidina Ali, Umar, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang lagi sahabat, makna haid lalu memutuskan bahawa tempoh iddah sebenarnya 3 kali haid, maka mereka berpendapat suami berhak merujuk isteri selagi belum bersuci daripada haid yang ketiga. Tetapi Abdullah bin Umar dan Aisyah berkata maknanya suci daripada haid, lalu memutuskan bahawa tempoh sebenar bagi iddah ialah selama 3 kali suci dari haid. Pada mereka, suami tidak berhak merujuk isterinya setelah isterinya itu haid kali ketiga. Jadi itu saja daripada saya. Kita kembali kepada Afiq. Ya, terima kasih kepada Arif yang telah berkongsi tentang jenis-jenis iddah. Dan kita teruskan pula dengan panel kita yang kedua iaitu Sharifah Aina yang akan menjelaskan berkenaan percanggahan di antara am dan khas. Silakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya akan membacakan 2 potong surah. Yang pertama adalah surah At-Talaq ayat yang keempat dan seterusnya adalah surah Al-Baqarah. Baiklah, kita mulakan dengan surah At-Talaq. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatu ahmali ajlahunna ayyada'na hamlahunna. Dan seterusnya adalah surah Al-Baqarah. Wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Okey, pada ayat pertama iaitu ayat surah At-Talaq, dia menunjukkan ayat khas yang memberi maksud tempoh iddah bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika mengandung. Dan tempoh iddahnya adalah sehingga isterinya selamat melahirkan anak. Manakala ayat yang kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-237 menunjukkan ayat am yang menerangkan tempoh iddah bagi isteri yang diceraikan suami atau meninggal dunia ialah 4 bulan 10 hari. Ini menunjukkan ayat pertama mengkhususkan ayat yang kedua.
Okey, secara umumnya iddah bagi seorang isteri ialah 4 bulan 10 hari, sama ada dalam keadaan mengandung ataupun tidak mengandung. Manakala secara khususnya iddah bagi seorang isteri yang mengandung ialah sehingga bersalin, sama ada diceraikan ataupun kematian suami. Baiklah, daripada hadis sahih juga menjelaskan keadaan perempuan yang hamil ketika kematian suami. Lalu Rasulullah SAW membenarkan berkahwin lain selepas bersalin. Hukum ini telah dijelaskan oleh baginda dalam satu hadis tentang Sabi'ah al-Aslamiyah yang bersalin beberapa hari selepas kematian suaminya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Demikianlah pendirian Mujrati Fuqaha dalam kes seperti ini. Terdapat pula sebilangan fuqaha yang berpendapat bahawa dalam keadaan ini hendaklah si isteri tadi beriddah mengikut abad ajlain, iaitu tempoh yang paling panjang. Maksudnya jika tempoh 4 bulan 10 hari lebih panjang daripada tarikh bersalin, maka hendaklah wanita itu beriddah selama 4 bulan 10 hari. Tetapi jika tarikh bersalin lebih lewat berbanding 4 bulan 10 hari, maka hendaklah dia beriddah sehingga bersalin. Baiklah, seterusnya adalah iddah isteri yang suaminya murtad. Baiklah, murtad membatalkan hubungan perkahwinan. Bagi isteri yang berpisah dengan suaminya disebabkan murtad, iddahnya adalah jika perempuan tersebut masih dalam keadaan haid, iddahnya adalah 1 kurun, iaitu sekali suci daripada haid. Yang kedua, jika perempuan itu mengandung, maka tempoh iddahnya adalah setelah melahirkan kandungannya. Yang terakhir sekali, jika ia tiada haid, sama ada belum balik ataupun putus haid, iddahnya adalah selama 1 bulan. Baiklah, seterusnya adalah iddah istiadah. Perempuan yang mengalami masalah istiadah adalah darah penyakit, maka iddahnya bergantung kepada keadaan. Jika ia masih ada haid sebelum mengalami keadaan istiadah, maka iddahnya 3 kali suci daripada haid berdasarkan kelaziman iddah yang masih ada haid. Dan terakhir sekali, bagi perempuan yang tiada haid, tempoh iddahnya adalah 3 bulan. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Afiq. Ya, terima kasih kepada Syaifah Aina atas penjelasan. Kita teruskan pula kepada panel kita yang seterusnya daripada Fatihah Zaira untuk menguraikan tentang pertukaran iddah serta tempat tinggal dan nafkah semasa iddah. Mari kita saksikan video beliau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, InsyaAllah kita akan pergi kepada topik yang seterusnya dalam bab iddah, iaitu pertukaran iddah. Apa yang dimaksudkan dengan pertukaran iddah? Macam mana keadaan yang boleh bertukar dan berapa lama? Tempoh dia berapa lama? Pertukaran iddah ni bermaksud seorang wanita yang sedang menjalani iddah lalu datang iddah yang baru disebabkan oleh sebab-sebab yang tertentu. Maka mereka wajib menukar keadaan iddah kepada yang baru, yang disebut pertukaran iddah. Okay, yang pertama, kat sini kita tengok iddah kurung pada iddah bulan, iaitu untuk perempuan yang ada haid ataupun dijatuhkan talak semasa haid. Yang kedua, iddah bulan kepada iddah kurung, iaitu untuk perempuan yang tiada haid ataupun telah terputus haid, faktor umur. Yang ketiga, iddah kurung pada iddah hamil, untuk wanita yang iddahnya sehingga melahirkan anak. Yang keempat pula, iddah bulan kepada iddah hamil, sama juga untuk perempuan yang iddahnya sehingga melahirkan anak. Yang kelima, iddah talak raj'i kepada talak bain. Ini untuk wanita ataupun perempuan yang ditalakkan 3, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk. Bila kita cerita pasal iddah ni, dia ada mengenai penceraian, iddah, talak dan fasakh. Sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Dan mana-mana perempuan yang bercerai dan dengan sebab talak dan fasakh tidak perlu bagi mereka beriddah sekiranya mereka belum disetubuhi oleh suami.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Jadi perempuan yang belum disetubuhi oleh suaminya, mereka tak boleh iddah. Okey, kita bila perempuan yang difasak atau dicerai setelah disetubuhi, dia ada iddah dan keadaan yang mereka perlu ikut. Yang pertama, mana-mana perempuan yang masih mempunyai haid bulanan iddah, macam saya sebut tadi, iddah kuruk kepada iddah bulan kepada iddah kuruk kan. Mengenai perempuan yang ada haid, yang masih haid, maksudnya sama ada dia masih haid ataupun masa ditalak tu di tengah haid. Jadi dia punya iddah mestilah 3 kali suci, di mana iddah mereka tamat apabila datang haid yang ketiga, bulan 1, bulan 2, bulan ketiga. Itu pun sekiranya mereka ditalak atau difasak ketika dalam keadaan suci daripada haid. Maksudnya, contoh kita dijatuhkan talak bulan 1. Jadi start iddah kita haid bulan kedua, ketiga, keempat. Keempat habis iddah. Namun pun begitu, dalam keadaan lain pula, iddah mereka akan tamat dengan kedatangan haid yang keempat. Sebab sekiranya mereka ditalak atau difasak dalam keadaan berhaid. Contoh, bulan 1 kita tengah haid ni. Kita tengah haid, sekali suami kita talakkan kita 1. Jadi kita punya iddah besoknya tu sehingga bulan 4. 1, 2, 3, 4. Haid yang keempat mengikut kiraan bulan pertama. Seperti mana firman Allah yang bermaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahankan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci, iaitu haid. Kita tak boleh berkahwin sebab kita nak membersihkan. Di tempoh iddah ni nak membersihkan rahim, kita nak jaga nasab kan. Kita takut bila kita tak ikut iddah, bila kita bercerai sekali tak ada iddah, lepas tu kita nak kahwin lagi dalam waktu yang macam minggu ni, bulan ni kita bercerai, bulan depan kita dah kahwin dah. Itu bagi perempuan. Tu tak boleh lah, sebab dikhawatiri bulan kedua tu tiba-tiba kita mengandung anak bekas suami. Jadi tu perlunya iddah, satu tempoh masa bagi pasangan. Yang kedua, bagi perempuan yang telah putus haid pula, ini untuk perempuan yang tiada haid ataupun terputus haid. Sebab kadang-kadang ada perempuan yang dilahirkan, sejak lahir memang dia tak ada haid. Maksudnya memang dia tak ada, memang dia tidak pernah keluar haid. Ataupun perempuan yang yang tidak keluar haid, maksudnya menopause, faktor umur, iaitu iddah mereka ialah selama 3 bulan dengan dikira bulan dari tarikh mereka ditalak atau difasak. Contoh bulan 1 ni kita difasak 2 hari bulan, kita habis bulan 3 lah, 3 bulan. Kita ikut bulan, ikut tarikh daripada tarikh yang ditalak hingga bulan ketiga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 4 yang bermaksud, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, iaitu menopause, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak ada haid. Maksudnya kalau iddah perempuan yang masih ada haid 3 bulan, 3 kali suci, 3 kali haid. Tapi kalau iddah perempuan yang memang, contoh umur perempuan tu 60 tahun, dia dah tak ada haid kan. Contoh dia tak ada haid dan usia 60 tahun. Bila dia ditalak dan dia memang tahu dia dah setahun dia tak keluar haid. Tapi tahun kedua, tahun seterusnya, bulan pertama dalam tahun seterusnya tu dia ditalak. Dia memang tak ada haid dah. Dia dah bersih lah. Maksudnya dia memang tak ada haid lagi. Tapi iddah dia sama macam perempuan yang ada haid, iaitu 3 bulan. Selama 3 bulan. Ikut daripada tarikh yang ditalak.
Bagi perempuan yang mengandung, edah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak. Sekiranya anak yang dikandungnya itu kembar, ia mestilah melahirkan semua kandungannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4 juga, dan perempuan mengandung, tempoh edahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Sehingga lahir, sehingga selesai proses kelahiran. Sehingga anak tu lahir, edah habis. Okey. Bila kita sebut edah ni ada perempuan yang sedang menjalani edah talak raj'i sama ada edah kurung atau bulan-bulan atau edah hamil lalu kematian suami, ia wajib melakukan edah kematian. Namun mazhab Syafi'i berpendapat perempuan yang melakukan edah kurung wajib mengambil edah yang terlalu lama antara edah kurung dan edah kematian suami kerana pertalian antara mereka masih ada dalam hukum suami isteri. Okey, kalau talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, talak bain, talak yang tidak boleh dirujuk, iaitu talak 3. Tapi bila yang ditalak tu hamil ataupun mengandung tapi kematian suami, jadi dia tetap kena ubah kepada edah kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. Walaupun ada pandangan mengatakan perempuan ni kena, ada pandangan perempuan ni yang beredah sehingga 9 bulan. Maksudnya kalau edah dia ditalak bulan pertama kandungan dia. Jadi dia punya edah sehingga melahirkan hampir 9 bulan kan, malah lebih 9 bulan 10 hari, mungkin 10 bulan mungkin. Ikut keadaan. Kan sebarang tempoh edah tu dia talak raj'i kan, jadi talak yang boleh dirujuk. Jadi sebab perempuan ni bila walaupun ditalak 1, 2 iaitu talak raj'i, seandainya suami tu dia nak rujuk, suami boleh rujuk walaupun tanpa persetujuan isteri. Manakala edah talak bain tidak akan berubah walaupun berlaku kematian bekas suaminya. Bila talak bain, talak 3, talak lain tak boleh dirujuk lagi. Jadi apa-apa urusan seperti menuntut harta sepencarian ataupun harta pusaka tidak boleh, melainkan walaupun kematian suami dia, sebab hubungan automatik terputus sebab talak 3, talak bain. Kecuali penceraian ketika suami sakit. Tiba-tiba suami dia sakit yang tenat, jadi isteri menjalankan edah bain, maka isteri kena bertukar kepada edah kematian kerana cerai bain dalam keadaan sakit adalah diragui. Dia sama ada, kalau talak bain ni sama ada kematian ataupun sakit, tapi sakit tu diragui. Keadaan edahnya diragui sama ada nak berapa bulan. Sebab si isteri, sama ada isteri ni kalau bila dia, kalau kita nak menuntut apa-apa daripada suami, kita kena tengok edah si isteri sedang menjalani edah apa dan talak apa yang suami bagi kita. Contoh dengan bertukar edah bain kepada edah kematian, isteri akan mendapat pusaka. Edah mengandung tidak akan berubah walaupun ada sebab-sebab yang menjadi faktor adanya edah yang baru. Sebab dia ada edah yang tak payah tukar. Contohnya edah hamil, cuma masanya lama. Contoh macam sehingga melahirkan anak. Seterusnya kita akan tengok berkaitan nafkah semasa edah. Tanggungjawab yang sama semasa berkahwin, si suami sama juga perlu memberi nafkah kepada isteri, seperti tempat tinggal, baju, pakaian, makan minum, apa-apa yang berkaitan, yang keperluan. Yang pertama, talak raj'i, suami wajib menyediakan tempat tinggal, nafkah lain seperti makan, minum, pakaian semua. Dan isteri juga tidak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang memang perlu. Yang seterusnya, talak bain, isteri hamil. Ada talak bain sahaja, ada talak bain isteri hamil, iaitu suami wajib menyediakan tempat tinggal, wajib beri nafkah, dan isteri juga tidak boleh keluar rumah kecuali keperluan. Talak bain, isteri yang tidak mengandung. Bila si isteri tidak mengandung, dijatuhkan talak, edahnya seperti kematian juga.
4 bulan 10 hari dengan kiraan, maksudnya isteri mengandung kematian suami. Iddahnya 4 bulan 10 hari daripada tarikh kematian suami. Suami wajib. Okey, maksud dia bagi nafkah ni, bila keadaan iddah tu 4 bulan 10 hari, kematian suami, si isteri dibantu oleh harta suami, harta pusaka, harta pencarian. Itu mulanya dia boleh menuntut lah, disebabkan faktor memang tuntutan. Contohnya masa berkahwin dia duduk rumah menyewa. Jadi penyediaan tempat tinggal tu perlu dijalankan melalui harta suami. Contoh bayar sewa rumah, bayar bil air, bil api, semua tu kan. Keperluan tempat tinggal. Apa-apa yang berkaitan rumah tu suami kena bantu lah. Seterusnya talak suami meninggal, iaitu berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari, dan kita tidak boleh membuat apa-apa perkara yang boleh menaikkan nafsu sesiapa yang melihat, terutama lelaki. Ataupun kalau perempuan melihat, kita nak jaga fitnah kan. Kita nak elak fitnah, kita nak jauhkan diri kita dari fitnah. Kita kena seeloknya kita kat rumah, melainkan keperluan sangat-sangat dah tak boleh, kita boleh keluar sakit ke, nak cari makanan kan. Lepas tu bila kita sebut pasal iddah ni, kalau iddah raj'i, iddah bain masih boleh dirujuk dan ada tuntutan yang dibolehkan. Kalau bain, tak semua tuntutan boleh, seperti harta. Okay, rasanya itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih atas video yang disediakan oleh Fatihah Zahira. Seterusnya kita teruskan lagi dengan panel kita yang terakhir, iaitu Nurul Fatihah, untuk memberikan penerangan berkenaan tentang perkara-perkara yang dilarang semasa iddah. Silakan. Okey, selanjutnya yang terakhir berkenaan dengan perkara-perkara yang dilarang semasa iddah. Okey, yang kita ketahui yang pertama iaitu pertunangan ataupun bertunang secara terus terang. Para fuqaha berpendapat bahawa wanita yang di dalam iddah tidak boleh bertunang ataupun dipinang dengan secara terus terang. Maknanya ada rombongan yang datang masuk Minang, orang luar pun nampak dan di dalam keadaan iddah, memang orang mostly tahu dia akan bertunang, tidak boleh. Kecuali dirisik secara sembunyi ataupun sirlah. Okey, namun jika mahu dipinang dengan berkias, maka ia diharuskan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tiada larangan ke atas kamu tentang apa yang kamu kiaskan untuk meminang wanita. Okey, settle bab pertunangan. Seterusnya kita masuk berkahwin. Okey, sebagaimana yang telah disebut, tujuan iddah adalah untuk memastikan rahim bersih dari benih seorang suami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah melakukan ikatan pernikahan hinggalah sampai tempoh tangguhnya iddahnya. Ayat ini menjelaskan bahawa wanita yang di dalam iddah tidak boleh berkahwin sehingga tamat tempoh iddah tersebut. Okey, seterusnya yang nombor 3. Berhias dan berwangi-wangian pada diri atau pakaian. Wanita di dalam iddah wajib menjauhkan diri daripada berhias-hiasan sama ada pada tubuh badan maupun pada pakaian. Malah dianjurkan supaya wanita ini menyatakan kesedihan atas kematian suaminya dan mengelakkan diri daripada menjadi perhatian laki-laki kerana dia berada dalam fasa dilarang bernikah. Ini dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang terlarang serta menghindari fitnah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung lebih pada 3 hari kecuali kerana kematian suaminya. Baginda seterusnya menjelaskan bahawa wanita yang kematian suaminya tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai pakaian yang berhias-hiasan, tidak boleh menggunakan wangian kecuali jika ia membersihkan dirinya iaitu dengan sedikit haruman sahaja. Seperti bila kita mandi kita pakai sabun, so wangian yang ada pada sabun tu hanya sikit.
ataupun pakaian yang kita basuh. Kita pakai soflan ataupun pakai penyuci pakaian yang ada bau dia sikit, so tak ada masalah. Okay, hadis ini sahih dan jelas menyatakan bahawa wanita yang kematian suaminya dilarang untuk memakai wangi-wangian, berhias pada diri atau pakaian termasuk memakai barang kemas pada badan. Okey. Dalam hal ini dianjurkan supaya wanita menjauhkan diri daripada memakai pakaian yang menarik perhatian seperti berwarna terang kerana dikhawatiri akan membawa fitnah dan keinginan pada lelaki sedangkan dia dalam tempoh larangan berkahwin. Walau bagaimanapun tidak semestinya wanita yang dikehendaki memakai pakaian berwarna hitam. Hitam ialah lambang berkabung bagi seluruh penduduk dunia, seperti kita sedia maklum. Harus wanita dalam iddah berpakaian hitam tetapi tiada larangan untuk dia memakai pakaian berwarna lain. So boleh je. Pakai warna lain pun tak ada masalah. Cumanya jangan terlalu menonjollah warna tu. Okey, diharuskan juga menggunakan pewangi sekadar untuk menghilangkan bau yang busuk pada badan semasa mandi wajib selepas habis haid. Ia diharuskan untuk memakai celak untuk perubatan yang mostly kita tahulah kan. So macam deodorant semua tu dibenarkan sebab dia hanya ada wangian yang sikit. Diwajibkan ke atas wanita untuk tetap menjaga kebersihan seperti mandi, bersyampu, menyabun badan dan lain-lainnya tetapi hendaklah mengelakkan daripada menggunakan peralatan yang mempunyai wangian dan sekurang-kurangnya wangiannya hanya sangat sedikit. Okey. Seterusnya yang keempat, tidur di rumah lain. Larangan ini terpakai untuk wanita yang berada dalam iddah kematian suaminya dan juga iddah perceraian biasa. Okay, yang kita tahu orang zaman sekarang ni ataupun yang mostly orang buat yang di depan mata kita lah kan. Bilanya terjadinya talak bercerainya suami isteri, mereka akan duduk berasingan. Dalam Islam tidak boleh selagi mana dalam tempoh iddah seorang suami dan seorang isteri, seorang isteri lah wajib duduk di rumah dia dengan suami dia. Sebab dalam tempoh iddah ni memberi satu ruang kepada dia dan suami untuk memperbaiki masalah mereka. Okey. Jika itu sebabnya adanya iddah dan Allah datangkan iddah untuk menjadi satu rahmat kepada sepasang suami isteri. Okey. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah At-Talaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Yang bermaksud, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mengikut masanya dan hendaklah isteri-isteri kamu mengikut iddah dan takutilah Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu keluarkan isteri-isteri kamu dari rumah-rumah mereka dan janganlah pula mereka keluar darinya kecuali jika datang kebinasaan yang jelas. Maknanya kalau tak ada masalah tak boleh keluar. Okey. Dalil ini terpakai kepada semua wanita yang berada dalam iddah dan bahawa mereka dilarang meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Malah suami yang menceraikan isterinya juga dilarang menghalau keluar isteri yang diceraikan itu. Kelonggarannya untuk tinggalkan rumah hanya dibenarkan jika datang kebinasaan jelas seperti banjir, rumah hampir roboh, semua ancaman yang lainlah termasuk kebakaran atau selain pada itu. Okey. Hujah ini disokong oleh hadis sahih bahawa pada satu ketika seorang sahabat yang bernama Furai'ah telah kematian suaminya dan memohon kebenaran Nabi SAW untuk pulang ke rumah keluarganya. Namun Nabi SAW memerintahkannya untuk terus tinggal di rumah yang selama ini didiami olehnya sehingga habis iddah iaitu 4 bulan 10 hari. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya tinggallah tetap di rumah kamu sehingga habis tempoh tangguh iaitu iddah. Okey, yang kelima, keluar dari rumah tanpa tujuan iaitu keperluan tertentu. Okey, larangan tidur di rumah lain mempunyai kaitan dengan larangan yang kelima ni iaitu tidak dibenarkan keluar dari rumah jika tiada keperluan dan atau tujuan tertentu yang sangat penting. Hal ini disepakati oleh majoriti fuqaha dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan bahawa Jabir bin Abdullah berkata, maksudnya ibu saudaraku telah diceraikan
kemudian dia mahu memetik nakhil iaitu buah kurma, maka seorang laki-laki telah melarangnya daripada keluar dan memetik kurma. Maka ibu saudaraku pergi bertemu Rasulullah SAW, maka baginda bersabda, bahkan pergi memetik buah tersebut mungkin kamu dapat bersedekah dengannya atau melakukan perkara yang baik. Para fuqaha mengqiyaskan hadis tersebut dengan wanita yang berada dalam iddah iaitu kematian suaminya, bahawa lebih utama lagi untuk membenarkan mereka keluar rumah terutamanya untuk mencari nafkah. Okey, maknanya untuk wanita yang kematian suami dia, kalau dia seorang yang bekerja, dia boleh untuk keluar bekerja. Dalam Islam ada kelonggaran, majoriti fuqaha lah. Okey, so tak ada masalah untuk keluar bekerja sebab ada keperluan tertentu. Okey, dalam satu hadis yang lainnya, isteri para syuhada perang Uhud, mereka tinggal berjiran dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berasa gusar di malam hari, bolehkah kami tidur di rumah jiran kami? Apabila siang kami akan pulang ke rumah. Rasulullah SAW menjawab, bercakaplah sesama kamu, tetapi apabila kamu mahu tidur, maka kembalilah setiap wanita itu ke rumah masing-masing. Maknanya Rasulullah bagi untuk mereka pergi ke rumah jiran, bersembang untuk menghilangkan rasa kesunyian itu boleh, tapi untuk tidur tak boleh. Stay kena tidur di rumah yang mereka diami. Okay, dalam kitab-kitab fiqh banyak disebutkan tentang keharusan wanita dalam iddah kematian suaminya untuk keluar dari rumah pada waktu siang, tetapi dengan syarat terdapat tujuan tertentu dan penting. Menurut para fuqaha dalam perkara tersebut ialah seperti mencari nafkah, membeli barang-barang keperluan rumah. Dalam mazhab Maliki pula, penjelasan bahawa wanita yang berada dalam iddah dilarang keluar untuk ziarah menziarahi. Okey. Seterusnya, majoriti fuqaha juga berpendapat bahawa wanita yang di dalam iddah dilarang mengerjakan haji dan umrah. Okey, sekian pada saya serahkan kepada moderator kita, Afiq Haziq. Ya, terima kasih pada panel kita yang terakhir pada hari ini, Nurul Fatihah. Alhamdulillah, kita sudah dengar ke semua panel, kita menguraikan satu tajuk iaitu berkenaan dengan iddah, dan terima kasih juga pada semua panel yang telah memberi huraian yang sangat terperinci. Jadi, semoga perbincangan kita pada hari ini dapat memberi manfaat pada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.